Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam yang berbahagia ini, sama-sama kita zikirkan zikir istighfar. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keberkahan dan keampunan di sisinya, insya-Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya wa li ashabi wa jibrati a'dina ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجهد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan sahibul khusus, Tuan Pengurusi, Tuan Nazir Masjid Sungai Pelong, Abang Muhammad tak ada, Faisal Imam dan Bilal, para pegawai-pegawai dan AJK Masjid Sungai Pelong yang tidak saya lupakan, yang saya sayangi dan saya kasihi, bapa-bapa, pakcik-pakcik, atuk-atuk dan makcik-makcik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah ya, dapat bersama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ya. Walaupun lama tak bersua ya cikgu ya. Tapi alhamdulillah hari ini sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu yang berkah ni, insya-Allah. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan diberikan pengampunan di sisi Allah Taala, insya-Allah. Minta maaf lah, banyak kali kot tak datang kot saya ni kan. Apa 3 ke 4 bulan kot kan. Sebulan sekali kan. Pun miss juga kan. Itulah, sakit ni datang pergilah. Ini pun tak sihat lagi lah cikgu. Ini tak boleh bungkuk sangat, tegak ada badan. Datangnya macam ribut, datangnya macam ribut kan. Perginya macam siput. Sakit belakang saya ni itulah. Ada kawan tu rawat saya lah. Dia spesialis untuk fisioterapi. Dia cakap 3 sakit kalau kena susah nak beraktiviti lah cakapnya kan. Kalau kita kena 3 penyakit ni susah nak beraktiviti katanya. Pertama spine lah, tulang belakang, susah sikit lah. Saya kena, saya tahulah. Tak boleh, kalau kena tu tak boleh buat apa, tidur saja, baring sajalah. Yang kedua ni apa, lutut kan, tak pernah kena lagi lah. Yang mana mungkin yang veteran mungkin dah kena. Yang satu lagi ankle lah, ankle bahagian bawah tepi tumit, sakit lah ya. Maka sebelum sakit beringat kan. Sebelum sakit beringat, insya-Allah. Tapi pertama sekali
Kalau kita sabitkan dengan Allah Ta'ala ni, insya-Allah hati tu jadi redha kan. Jadi redha. Mungkin ini semua atas ujian Allah Ta'ala. Itu ya, insya-Allah. Okey. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita akan teruskan dengan pengajian kita, musyawarah kita, bincang-bincang kita, tazkirah, peringatan kita bersama berkait dengan adab ya. Pada malam ni kita akan bincangkan berkait dengan adab tidur. Adab tidur ya. Adab tidur. Sebelum ni kita ada belajar, kita ada bincang-bincang berkait dengan adab menjelang malam hari. Malam hari ya. Hari ini kita bincangkan berkait dengan adab tidur ya. Adab tidur insya-Allah. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada adab tidur. Yang pertama, sebelum tidur kena berwuduk dulu. Gitu. Sebelum tidur kena berwuduk ya. Berdasarkan daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, tahhiru hadhil ajsad tahharkumullah fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahira illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak la yanqalibu sa'atan min al-layl illa qala Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahira. Rawahu Tabarani. Artinya, sucikanlah badan kalian, nescaya Allah Ta'ala akan mensucikan kalian. Kerana sesungguhnya tidaklah seseorang hamba tidur dalam keadaan suci melainkan malaikat ikut menemaninya. Ia akan duduk di atas, di belah kepalanya. Dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik, yakni tak kala tidurnya pada malam hari, kecuali malaikat tersebut berkata, Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu itu, ampunilah hambamu itu, kerana sesungguhnya dia telah tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Tabarani. Ya, hadis ini berkait dengan orang yang tidurnya sebelum tidur berwuduk. Orang yang tidur sebelum tidurnya bersuci. Suci kata ulama adalah berkait dengan suci hadas kecil dan hadas besar. Kata Al-Alama Al-Hafizi hafizahullah daripada burunya, dia kata bahawa tak kala kita tidur kan, bila kita tidur, maka sebahagian hamba Allah Ta'ala tu Allah tarik rohnya, roh tarik terus pergi ke arasy Allah. Dan kemudian bagi mereka-mereka yang sebelum tidur ni dia bersuci, maka roh ni Allah perintahkan dia untuk sujud dan dia boleh sujud. Dan kata ulama, itu yang mimpi, kadang-kadang kita dapat mimpi yang tidak elok. Dan salah satu sebabnya mimpi elok tu adalah bila mana diperintah oleh Allah di arasy untuk sujud, dapat dia sujud pada Allah. Tapi ada sebahagian daripada roh ni, sebagai hamba Allah Ta'ala tu, sebelum tidur ni tak bersuci kan? Kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, selalu juga lah kan, tak berwudu sebelum tidur. Kadang-kadang, jarang-jarang kan, dia tidur dalam keadaan junub, tak mandi wajib kan. Ini selalu berlaku lah kan, daripada orang yang dah berkahwin kan. Lagi-lagi malam Jumaat gitu ke. Jadi tidur saja sebelum bersuci, maka bila diperintahkan Allah Ta'ala kepada si roh ni, maka dia tak boleh sujud dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Itu yang kadang-kadang kata ulama, kita mimpi yang buruk, mimpi kadang-kadang mimpi benda-benda yang tak betul kan? Yang itu daripada Allah Ta'ala lah kan. Mungkin ada sebahagian kita selalu dengar kan, mimpi-mimpi yang tak betul ni daripada setan. Iyalah tu kan. Dan mungkin sebahagian mimpi-mimpi yang tak betul tu mainan tidur kan. Tapi asasnya sabit dari hadis Nabi SAW,
Nabi bagi tahu taba'ada fi sujudihi wa ma kana junuban lam yu'zan laha fi sujud. Warahu al-Hakim. Nabi bagi tahu ruh-ruh yang mana sebahagian hamba-Nya Allah angkat, diperintahkan Allah untuk sujud, dia tak boleh sujud sebab lam yatul. Dia tak bersih. Dia tak boleh sujud. Begitu. Maka sebelum tidur wuduk dululah insya-Allah ya. Ada orang tanya kan saya kan, Ustaz, contoh Ustaz malam kan, malam dah janabah, malam dah junub kan, malam dah junub kan, malam dah tak bersih, tak suci. Nak mandi Ustaz, nak mandi wajib ni Ustaz. Allah jangan pukul 3 pagi socok pula tu kan, sejuk pula tu, macam mana ni Ustaz kan? Maka Nabi SAW bagi tahu, kalau tak nak mandi, at least lah kan, kalau tak nak mandi cukup dengan kadar mengambil wuduk sahaja. Mengambil wuduk sahaja. Itu sunat dia lah, dan sunnahnya kan. Sunat dia dan sunnahnya insya-Allah. Begitu. Pertama, sebelum tidur kita belajar-belajar untuk ambil wuduk lah ya, sebelum tidur ya. Kemudian manfaat mengambil wuduk sebelum tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat jaga. Malaikat doakan orang-orang yang tidur dalam keadaan suci ya, daripada hadis kecil besar ni, dia akan doa untuk Allah jaga. Sehingga bila tuan-tuan? Sehingga sampai bangun balik lah. Begitu. Kadang-kadang kan, kalau kita tengok kan, bukan bidang kuasa kita lah tidur kan. Kita tidur dalam keadaan tidur kita kadang-kadang tidurnya mati kan, tidur mati. Orang bahasa begitu kan, tidur mati. Tak tahu dah apa nak jadi kan. Kita dah tak sedar. Di situ tuan-tuan, kalau tak ada penjaga yang hakiki yang menjaga kita, mungkin biasa juga. Kita tengok daripada daripada tempat tidur kita, mungkin di bawah atau di atas, adanya binatang-binatang melata ni kan, apa tu, semut ke apa sebagainya. Siapa jaga waktu kita? Itulah Allah SWT. Apatah lagi kalau kita melazimkan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, insya-Allah lagi dijaga oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Begitu ya. Okey, pertama, sebelum tidur kita ambil wuduk dulu, insya-Allah ya. Okey. Yang kedua, menghadap ke kiblat jika berkemungkinan, kerana arah kiblat merupakan arah yang paling mulia. Tidur berbaring sebelah kanan. Daripada Habib Zaid hafizahullah. Adab yang kedua, kalau sekiranya kita nak tidur tuan-tuan, maka adabnya lah ya, tidur kepala. Kaedah pertama, kepala ke arah kiblat. Kepala arah kiblat. Yang kedua, lambung kanan pergi ke arah kiblat. Tidur bagi Rasulullah SAW, dia akan lambung. Dia akan lambung ke kanan. Begitulah. Dan arahnya ke kiblat. Sebab apa tuan-tuan? Salah satunya sebabnya, salah satu sebabnya itu jaga ni lah, jaga jantung. Kalau kita tengok daripada medical kan, jantung dengan lambung, undi, nak jaga sikit agar tidak terhempak. Maka lambung kanan menghadap kiblat. Satu lagi, ni amalan salafus soleh. Kita dalam keadaan berbaring macam jenazah tu, tapi kepala ke arah kiblat. Begitu. Sebenarnya ada manfaat dia tu. Kalau orang belajar berkait dengan bab ruqyah kan, bab ruqyah, bab perubatan Islam ni, dia ada dia punya kesan dia. Kenapa
kita diminta sunnahnya tidur macam tu. Kenapa? Salah satunya hindar daripada gangguan sihir. Hindar daripada gangguan sihir. Kita dilarang oleh Nabi SAW untuk tidur tidur menyarap bagi lelaki. Tidur menyarap bagi lelaki. Ya, tak boleh tidur menyarap bagi lelaki. Begitu. Semua ada manfaatnya lah. Kalau dikaji memang ada manfaatnya. Tapi itulah yang bersabit dengan sunnah Nabi SAW. Begitulah. Ya. Tidur ada kiblat, lambung kanan ada kiblat. Seperti mana hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim, "Idza ataita mutja' fatawadda wudu'aka ila lis-salah summa taji' ala shikkikal aiman." Muttafaq alaih. Artinya jika kamu akan berbaring tidurlah di tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana kamu akan berwudu untuk solat, kemudian berbaringlah ke sebelah kanan kamu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, tuan-tuan ya. Perkara kedua diulang balik, kalau tidurnya menghadap kiblat insya-Allah. Ya. Saya pun pengalaman lah dulu masa kat Indon lah, masa belajar kan. Member saya lah, member kawan saya meninggal accident dalam waktu belajar. Setelah tu dalam beberapa hari setelah meninggal tu dikuburkan di pesantren di pondok saya. Setelah beberapa hari setelah tu ada 2 orang dia macam mengacau sebab apa tak tahulah kan, tak tahulah. Kemudian seorang tu macam kena sampuk lah, histeria kan, macam bersilat lah apa sebagainya kan. Kawan-kawan pun tenang dia, panggil kiai, minta ruqyahkan dia. Alhamdulillah bagus. Yang kedua ni tuan-tuan, kena, kalau istilah kita ni himpak. Dia kita rasa kalau waktu tidur tak boleh nafas. Orang dia tu siapa tuan-tuan? Saya. Saya kena. Memang dah ada pengalaman lah kena impak tu. Setelah beberapa hari meninggal kawan saya, tak tahulah sebab apa kan, Allahu a'lam. Kena impak, memang tak boleh bernafas. Lepas tu nak keluarkan suara pun tak boleh. Rasa tak boleh bernafas dan nak keluarkan suara pun tak boleh. Sebaiklah capai kawan tu tidur sebelah-sebelah aje, dapat capai-capai kan. Dia pun tengok pun macam kan, saya kenapa macam ni kan. Dia kejut-kejut. Lepas tu dia dudukkan saya. Lepas tu sedar alhamdulillah. Besok dia tanyalah syekh kami ni, tanyalah ustaz kami ni, kiai kami ni, kenapa jadi macam tu. Dia beritahu salah satunya. Pertama, tidur kamu di mana? Dia kata. Tidur di mana? Saya cakap tempat tidur saya sebelah pintu. Bagi pintu jalan ni pintu, ni jalan pintu, saya sebelah situ, kiri sikit situ. Dia cakap kemungkinan dah itulah sebabnya, kemungkinan. Pertama, sebab tempat kita tidur. Tempat kita tidur tu mungkin itu adalah laluan dia lah, laluan makhluk halus tu. Kita mungkin mengganggu. Baik. Yang kedua, dia cakap kaedah kamu tidur macam mana? Kaedah tidur firstly memang peluk bantal macam tu je lah. Peluk bantal lambung kiri sebab belah kanan tu pintu, saya lambung kiri. Itu salah satu mungkin sebabnya. Bila dengar macam tu tak adalah nak tanya detail kan. Kita pun ya ke, betul ke balik keadaan tidur, keadaan tempat tidur. Itu disunatkan dan disunnahkan. Orang nak tidur ni, pertama sekali kena tengok tempat-tempat yang dia nak tidur. Salah satunya bukan tempat laluan.
pergaduhan orang. Yang kedua, bukan tempat-tempat barang-barang yang diletakkan. Tempat-tempat barang-barang yang macam ni, barang-barang yang diletakkan. Kadang-kadang kan kita kan tumpuk-tumpuk kan. Tumpuk-tumpuk kita punya luggage lah, kita punya backpack. Kita pun tidur dekat situ kan. Tak berapa dibolehkan, tak molek lah gitu. Dari segi adabnya. Ada beberapa perkara lagi lupa saya kan. Maka bila dibetulkan, alhamdulillah tak adalah. Lepas tu tak adalah. Maka disunatkan dan disunahkan sebelum tidur juga, setelah tengok tempat, kita kibas. Kita kibas tempat tidur kita tu, kita kibas tempat tidur kita tu dengan kalimah ke, bismillah ke, kan, untuk penjagaan daripada itulah, penjagaan daripada gangguan-gangguan. Kalau dah kena, sakit kan. Dah kena, itu sakit lah. Tak silap mimpi yang masa kena tu. Ingat-ingat lupa saya tenggelam dekat dalam air. Tenggelam air, tak boleh bernafas. Begitu. Okey, wallahu a'lam ya. Begitulah keadaannya. Insya-Allah. Okey. Tadi apa? Yang kedua, tidur menghadap kiblat, lepas tu lambung sebelah kanan, insya-Allah. Seterusnya bertaubat dari seluruh maksiat kerana dikhawatiri ajalnya, iaitu kematiannya akan datang tak kala dia tidur. Maka sebelum tidur kita disunatkan dan disunahkan untuk bertaubat atas segala maksiat kita. Maka salah satu sunat dan sunnah Nabi SAW, Nabi beritahu 3 perkara. Pertama sekali Nabi beritahu Somu salasata ayyam fi kulli syahr. Puasalah oleh kamu 3 hari setiap bulan. Kemudian solat rakaatain duha. Solat duha rakaatain. Maka solat oleh kamu solat duha walaupun 2 rakaat. Itu wasiat Nabi. Yang ketiga, zikr qabla naum. Nabi begitu zikir oleh kamu sebelum tidur. 3 perkara. Maka wasiat Nabi untuk kita amalkan. Zikir apa nak zikirkan, ulama rincikan. Kata ulama, zikir sebelum tidur ni afdalnya zikir yang tak panjang-panjang. Zikir yang tak panjang kalimahnya, tak panjang ayatnya. Nak zikir salawat Jibriliyah kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim dan akhirnya. Boleh saja. Tapi kata ulama, yang afdalnya zikir yang pendek-pendek. Kenapa? Hikmahnya, takut bila kita tidur dengan zikir yang panjang, maka zikir tak sempurna. Dan zikir tak sempurna. Contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum tidur ni kan kita tak tidur kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha tidur. La ilaha, maksudnya tiada Tuhan. Itu yang sebab hikmah ni bukan tak molek lah. Maksudnya tak dianjurkan zikir panjang-panjang sebelum tidur. Begitu. Maka zikir yang diajar untuk ulama, zikir yang pendek-pendek, contohnya selawat atau tasbihat atau istighfar. Istighfar. Itu pun salah satu sabit dalam hadis lah, iaitu kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Itu pertama. Yang kedua, sebelum kita tidur ni kan, selain daripada istighfar, minta ampun pada Allah untuk kita ni kita keburukan, dosa yang kita lakukan,
Maka disunatkan dan disunnahkan juga tulis wasiat. Tulis wasiat. Maka tak ada isu lah, kan? Tak buat wasiat lagi, tak ada isu. Harta banyak ni kan, tanah berekar-ekar je, rumah berbuah-buah, tak ada isu. Kalau kita mati tak berwasiat. Sebab apa? Kalau disunnahkan dan disunatkan, iaitu sebelum tidur agar kita ini berwasiat. Wasiat macam mana? Ulama perincikan. Cara nak berwasiat macam mana? Tulis. Contohnya tulis tu apa? Wasiat pertama yang kena kita tulis berkait hutang. Dia rinci, kata ulama. Dirincikan ulama. Pertama sekali, apa yang perkara yang kita nak wasiatkan? Pertama, hutang lah. Hutang saya sekian-sekian. Tulis. Sekian-sekian sebulan-sebulan, berapa ringgit kan? Berapa amount. Pertama, hutang. Yang kedua, barulah wasiat harta dan sebagainya. Ditulis. Lepas tu buat apa? Ambil, letak bawah bantal. Jadi apa-apa, insya-Allah orang tahu yang kita dah ada wasiat. Ya. Penting ya, insya-Allah kita amalkan. Adalah khair dia, adalah kebaikan dia, kan? Macam mana nak tahu kebaikan dia? Amal dulu, kan? Contoh, kan, ada satu doa yang saya rasa doa ni adalah satu sebab lah, asbab rezeki datang khusus kat saya lah. Doa dia berbunyi begini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq wal nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Panjangnya ustaz, macam mana kami nak hafal? Sabar, nanti kita bagi tahu kat mana ada. Benda ni tak perasan. Setiap malam Jumaat kadang-kadang kita ada. Jadi saya bagi tahu jadi. Doa ni adalah boleh katakan doa, bagi saya doa. Tapi ada kata sebagian ustaz-ustaz cakap ini zikir. Ini zikir, selawat. Selawat apa tuan-tuan? Selawat membuka rezeki. Siapa yang selawat doa dengan doa ni, maka Allah akan buka daripada langit, Allah turunkan daripada bumi, Allah pancarkan. Yang haram Allah halalkan, yang halal ditambahkan lagi. Waziyadatul ni'mah, diberikan tambahan demi tambahan. Dengan zikir ni, dengan selawat ni, dengan doa ni, boleh diamalkan. Kat mana kami boleh dapat ustaz? Tu buku Yasin tu. Buku Yasin tu nanti cik-cik, pakcik-pakcik tengok pelik-pelik sikit. Adalah tu. Dia tulis kat situ doa ke ataupun selawat ke pembuka rezeki ataupun kemudahan rezeki. Tengoklah. Dia punya apa? Saya ulang lagi sekali. Bunyinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq wal nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Cuba amalkan insya-Allah. Ya. Ya, betul lah. Saya kongsi ini sebab saya dah dapat apa yang saya rasa ini berkah untuk saya. Doakan tahun depan nak pergi umrah dengan family, insya-Allah. Berapa orang? 13 orang, insya-Allah. Ada rezeki tu. Rumah tengok kan, rezeki bulan puasa pun tak habis lagi. Dia cakap, ini rezeki Allah Ta'ala bagi ni, mungkin sebab saya nak pergi umrah kot. Baru-baru ni saya accident juga kereta. Saya beli kereta kereta Persona baru lah. Bukan nak ni cakap, tapi itulah baru-baru keluar. Belum sampai Johor, bonet depan terbuka, hancur saya punya windscreen. Sekarang daripada raya lepas
Sampai sekarang tak settle lagi. Bukan tak settle apa, tak settle baiki. Lepas tu banyaklah benda nak kena baiki tu. Turun naik saya punya bagi insurans. Katanya kesalahan sendiri. Tapi itulah kerja Allah Ta'ala kan. Kita pun berserah, saya minta doa lah isteri saya kan. Isteri saya kan nak jadi jatuh kan. Doa lah, yang doa sikit ya. Mungkin awak punya doa ni makbul sikit daripada saya. Saya ni jahat sikit kan. Dia pun doa, alhamdulillah, pergi panel terus proceed jalan. Rezeki yang dapat ni, maka isteri saya bila dah saya bercerita sikit kan, pengalaman bila berlaku kemalangan tu, isteri pun sedih. Dia cakap, Allah, nak kena keluar duit kita ni nak buat umrah. Buat umrah. Saya pun bagi tahulah, Allah kan, sedih lah. Saya dah pergi dah kan, dia tak pergi lagi. Saya cakap lah, tak apalah, doa banyak kan. Ada rezeki Allah Ta'ala tu, doa banyak. Alhamdulillah lah, insurans pun proceed lah. Duit yang sedia ada pun boleh buat. Alhamdulillah. Itu bab saya lah, bagi part saya lah kan. Saya rasa sebab diamalkan dengan doa ni, selawat, tidak lekang daripada setiap waktu solat dengan selawat dan doa ini. Amalkanlah tuan-tuan, insyaAllah ya. InsyaAllah. Ini lagi-lagi sekarang ni dengannya Haji Akbar kan, tahun ni ya. Wukuf 9 Zulhijjah pada hari Jumaat kan. Kawan ramai pergi sana kan. Saya je tak berkesempatan lah. Tapi haji kan, dah naik haji, nak naik haji apa lagi kan, bagilah orang lain kan. Begitu. Itulah ceritanya insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, la yahilu li muslimin an yabita laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubah indahu. Wa qala sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, lam abit laylatan munzu sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul dzalik illa wa wasiyati indi. Al-Busal dalam kitab hadis riwayat Tabarani dalam kitab Al-Wasal. Nabi SAW telah bersabda, tidak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk tidur, ya, 2 malam berturut-turut kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Daripada hadis riwayat Tabarani. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, semenjak aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang hal tersebut, maka aku tidak tidur semalaman kecuali wasiatku sudah tertulis di sisi. Telah dipetik dalam kitab Al-Wasi. Kan insya-Allah buatlah. Ini satu sunnah lah. Kata ulama tu sabit dengan hadis man tashabbaha qawmin fa huwa minhum. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahid. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku inda fasadi ummati, di waktu ketika umatku rusak, zaman rusak, tapi ada orang ni masih hidupkan sunnah, kan, falahu ajru 100 syahid, baginya seakan-akan 100 mati syahid, kan jalan 100 mati syahid, mi'ah. Maka sampai dengan hadis ini kata ulama, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan istiqamah dengannya, tuk dia mati ketika itu, maka matinya dikatakan matinya hukum syahid. Hukumnya hukum syahid. Tapi kena belajarlah tentang ilmu syahid macam mana kan. Kena belajarlah tentang hukum mati syahid bagaimana. Ada nama syahid kubra, syahid yang besar, ada nama yang syahid syahid sughra, syahid yang kecil. Ada nama dia syahid di dunia, tidak syahid di akhirat. Ada syahid di dunia tetapi di akhirat tidak ditabalkan sebagai syahid. Ada yang namanya
Syahid di akhirat, di dunia dia tak syahid. Dunia ni hukum bagi dirinya tu tak syahid, tapi di akhirat ditabalkan syahid. Dengan hukum sebegini, sampai ulama kata mereka bahawa orang-orang yang mengamalkan sunnah dan untuk mati dengan amalan itu, dengannya, maka untuk dirinya dihukumi sebagai hukum syahid. Cuma bila solat jenazah, dia kenalah dimandikan, sebab hukumnya saja hukum mati syahid. Jadi kita lihat dalam kita fiqh lah. Nanti tadi Ustaz Ahmad lebih detail insya-Allah. Begitu. Kita mandi kan, kita mandi. Sunnah Nabi tu kita kemban lah. Kemban kita tutup bahagian aurat. Walaupun dari segi fiqahnya ada satir penghadang, dan hadangnya pada satu had yang dibenarkan. Mandi dalam tu telanjang bogel tak apa. Dalam hukum fiqah katanya harus saja. Tapi bila sabit dengan sunnah Nabi dan ini sunnat, itu. Maka bila nak mandi, pakai kain basahan. Kan? Sebab apa? Kalau dikaji baru tahu kenapa. Di dalam tandas contohnya, dalam tandas ada nama setan, nama dia setan hubusi, dan satu lagi syaitan khaba'is. Syaitan perempuan, syaitan laki-laki, syaitan betina, syaitan jantan. Ini kalau orang yang mandi telanjang bogel, syaitan betina tengok. Kan? Tengok saja tak apalah ustaz, apa masalahnya? Jangan cakap macam tu. Kaji dulu baru tahu. Tanya ustaz baru tahu. Baca dulu baru tahu. Pandangan asi, pandangan maksiat, pandangan fajir, pandangan buruk ke atas kita, dengar, daripada orang yang asi, bermaksiat, daripada orang yang suka melakukan dosa, boleh memudaratkan diri kita. Itu kena tahu. Apatah lagi pandangan setan. Itu salah satu daripada Syekh Abi Al-Battar As-Saqaf. Dia beritahu, dia ajarkan satu amalan khusus kepada para wanita. Kalau berada sebelum masuk tandas tu, baca zikir ni, nanti dia akan jadi hijab kepada syaitan khubusi dan khaba'is. Dia punya zikir tu apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Sekali lagi, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bila baca ni, nanti Allah akan hijab setan untuk pandang kita tengah mandi. Dia ada cerita dia, tuan-tuan. Dia ada cerita. Satu ketika satu sahabat telah datang berjumpa Nabi SAW. Ya. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa keluarga-ku ini banyak hadapi masalah-masalah? Diriku dengan isteri ada masalah, dengan anak-anak ada masalah, dan keluarga masalah. Itulah dia terjemahnya begitu ya. Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada sahabat-sahabat balik rumah pasang satir. Pasang satir tu more lebih kita faham langsir lah, penghadang lah. Sahabat ni bagus, amal dulu baru tanya. Kita ni tanya dulu baru amal. Ada yang masalah lagi, belum amal lagi dah cakap ini tak betul. Itu kita lah. Sahabat tak? Sahabat amal dulu. Maka amal sahabat. Pergi balik, pasang satir. Beberapa minggu setelah tu datang kepada Nabi, tanya, ya Rasulullah, ya, sekarang ni kehidupan saya lebih baik, hubungan saya dengan isteri lebih baik, dengan anak-anak lebih baik, keluarga harmoni. Timbul persoalan dalam benak dia. Kenapa Rasulullah bila ditanyakan pada perkara masalah ni, Rasulullah arahkan saya untuk balik rumah pasang satir, pasang langsir. Kenapa? Baru tanya, dapat. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat ni, sahabat, ketahuilah atas pandangan, ya,
pandangan orang-orang maksiat, orang-orang kafir, orang-orang yang zulum, orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Pandangan mereka tembusi rumah kamu yang menjadikan asbab. Kalau bahasa kita bahasa kasar je macam sui lah gitu. Benda-benda ini yang menjadikan asbab keluarga kamu keluarga kamu ni tak harmoni, keluarga kamu ni dalam keadaan yang bermasalah kerana pandangannya. Ya, maka hati-hatilah kan. Itu pasal kena ada satu kajian terperinci pada setiap sunnah Nabi SAW. Sebenarnya kita ni iman saja, ya, kita imani saja. Ya saja, betul. Sikit lagi lah ya. Kalau kita ni tak payah nak kaji tak apa, kita iman saja, yakin pada sunnah Nabi saja, jaya insya-Allah. Nanti kita sambung sikit lagi lah insya-Allah. Berkait dengan perkara tadi, sunnah Nabi ni kalau kita imani saja dah cukup dah sebenarnya kan. Iman, yakin ya, pada setiap sunnah Nabi bawa kejayaan kan. Dah cukup belaka dah. Tapi itulah kadang-kadang pertama sekali kalau sangka baiknya kita nak bertambah lagi kan, dengan keimanan, dengan yakin kepada sunnah Nabi tu kan, dengan kita buat kajian-kajian. Satu lagi bila mana itulah ada IQ kan, bukan apa golongan-golongan yang nak tahu sebenarnya apa manfaatnya. Salah satu orang kafir lah, orang bukan Islam kan. Kenapa mereka buat macam ni? Sebab ini sunnah Nabi kami. Tak percayalah, dia pun buat kajian. Bila buat kajian baru dapat terbukti keberkesanan, terbukti yang faedahnya tu. Tu yakin mau percaya kan dengan kajian. Mungkin sebab tu wallahu alam ya. Okey, sikit lagi ya. Bertahu niat akan bangun sebelum fajar, yakni sebelum subuh supaya dapat melaksanakan solat sunat tahajud. Maka sunat dan sunnah ya, bagi seorang itu untuk niat tahajud, berniat untuk bertahajud sebelum subuh lah, sebelum tidurnya kan, untuk dia bertahajud sebelum subuh begitu. Dia sunat dan sunnah. Dengan niat saja dah memberikan manfaat. Dengan niat saja dah memberikan faedah. Faedah dia apa? Bila kita niat sebelum tidur, insya-Allah saya ni nak bangun sebelum subuh, nak sembahyang tahajud. Tuk telajak kan. Bukan tahajud terkejut kan. Macam mana ni kan? Maka Nabi SAW pernah bersabda satu hadis, lupa saya matan dia, daripada mahfumnya, bahawa dia telah mendapatkan pahala solat tahajud dengan niatnya. Sama juga dengan orang yang daripada rumah nak sembahyang berjemaah, sampai orang pun dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habislah solat jemaah dia, nak bagi tahu begitu ya. Maka dalam hadis Nabi SAW, mahfumnya kurang lebih dia punya mahfumnya, maka dia telah mendapatkan pahala solat berjemaah kullu am, pada keseluruhannya. Walaupun tak sembahyang jemaah sama orang, tapi dia telah mendapatkan. Sebab apa? Dengan niat. Al-umuru maqasidiha. Setiap amalan itu dilihat pada awal mula niatnya. Begitu. Maka dengan kita niat sebelum tidur untuk sembahyang tahajud, kalau terkejutlah kan, terlajak ke, maka dah dapat manfaatnya. Seperti mana firman Allah SWT, kelebihan orang tahajud. Qala Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hawna wa idza khatabahumullahu jahiluna qalu salama wal ladzina yubituna li rabbihim sujjatan wa qiyama ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Nabi bagi tahu Allah SWT berfirman dalam Quran, hamba-hamba yang Allah sayang, hamba-hamba Allah cinta, hamba-hamba yang Allah sangat sukai adalah mereka yang apabila berjalan di muka bumi dalam keadaan tunduk pandangan dia tawaduk kepada Allah. Dengan Allah mereka bertawaduk, dengan manusia pun mereka berendah diri begitu.
Dan apabila datangnya orang-orang yang jahil, orang yang bodoh datang kepada mereka, tidaklah mereka meninggalkan ia, melainkan didoakan selamat untuk mereka. Dan apabila mereka ini menjelang malam, pagi, satu ketika mereka akan bangun dan sujud kepada Allah. Siapakah mereka ni? Hamba yang Allah sayang, hamba yang Allah cinta. Nak jadi hamba seperti itu, 3 perkara. Tawadu tu kena ada. Merafa'ullah, man tawadda'a rafa'ullah. Barang siapa yang bertawadu, rendah diri, Allah akan angkat dia. Yang kedua, tak banyak cakap sangat dengan orang jahil ni kan, melainkan tinggalkan dia, bagi tahu selamat untuk kamu lah kan. Yang ketiga, tidaklah menjelang malam melainkan mereka akan fikir untuk qiyamul lail, bangun tahajud, hidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu insya-Allah ya. Mungkin setakat ini saja perkongsian kita pada malam ni, muzakarah kita pada malam ni. Insya-Allah. Banyak betul-betul kan orang-orang kita, orang dulu kita kan, orang lama-lama kita yang begini, kalau kamu buat begini nanti jadi begini begitu ya. Dia ada dua ulasan dekat sini lah. Benda ni dulu pernah saya dengar ustaz-ustaz yang lain lah kan bagi tahu. Dia ada dua ulasan. Pertama sekali ulasan berkait dengan petua tu. Ada yang bagus dia ambil, ada yang tak bagus dia tak payah diambil lah. Satu lagi, orang tua-tua ni dia dengan petua mereka ni, sebenarnya mereka ni sebahagian mereka tu mereka ni tak adalah pengkaji kan, dalam Islamic study begitulah, dalam agama tak adalah macam ustaz-ustaz yang ada kekhususan, takhasus tu, kekhususan tu. Hadis ni, lepas tu hafal lagi. Tak, orang dulu-dulu ni more lebih pada macam ni lah, kita duduk masjid surau dengar, oh macam tu, oh macam ini dia Nabi. Maka keluarlah petua yang senang nak ingat dan jadi pedoman bagi mereka yang setelah mereka. Maka jadilah petua-petua yang kadang-kadang petua ada sebahagian besar petua sabit dengan adab hadis. Ada banyak sabit kan. Nanti kita bincang insya-Allah kuliah akan datang insya-Allah kan. Sebab saya pun tak pakar sangat dengan petua-petua macam itu, dengarlah kan. Orang anak dara jangan menyanyi dekat dapur nanti kahwin dengan orang tua ya. Ada sebahagian besar ada ya, dengan sabit dengan hadis. Tapi tak adalah matan hadis dari segi bahasanya begitu, tak adalah olahan perkataan yang menyebabkan senang nak faham, senang pedomannya, begitu orang tu. Tapi bagi kajian adab ni pada setiap perkara yang baik ya, yang tidak bercanggah dengan dengan syariat, maka boleh diterima, boleh digunakan pakai saja. Kaedahnya mudah saja. Selagi setiap perkara itu halal, selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu kaedahnya. Setiap perkara itu halal, maka setiap perkara itu halal, melainkan tidak datangnya dalil yang mengharamkannya. Itu sebahagian banyak pada sebagian besar perkara begitu. Itu kaedah insya-Allah. Okey, insya-Allah mungkin itu saja. Mudah-mudahan dapat manfaat kita bersama, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil rahmatan wa barakatan wa mahabbatan fi kulli mujtama' huna khassan fi ahli qaryati huna ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصونا ولا تجعلنا فيما ولا معنا ولا ما يتبعنا شكيا ولا متمنا ولا ضحوا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.